Umur pun makin lama makin meningkat tentang angka. Daripada 40 naik 41. Daripada 50 naik 52, 53. Daripada 60 dah naik 62. Jangan rasa bangga kita, umur kita, tentang angka kita masih meningkat, tentang meningkatnya tentang angka. Sebenarnya makin lama makin meningkat tentang angka, makin dekat dengan kematian. Kita dah dekat dengan kematian. Ulama bagi tahu hujung hidup kita adalah mati. Kita dalam ni semua akan mati. Semua bakal jenazah. Paling cepat jadi jenazah yang sandar-sandar dekat dinding tu, paling cepat jadi jenazah. Standby lah. Yang dekat luar tu pun sama, paling cepat. Kita beruntung. Kenapa? Kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan tahun 2023. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang ke rumah Allah. Allah panggil kita labbaik Allah untuk sembahyang sunat tarawih. Ada setengah manusia dia tak dapat datang masjid. Dia tak dapat datang ke rumah Allah sembahyang sunat tarawih. Dan ada setengah manusia pula masjid surau ni dia tak kenal. Dia tak jumpa. Dia jumpa pada bulan Ramadan baru jumpa. Entah-entah tuan-tuan, bulan Ramadan baru nampak masjid, bulan lain tak nampak. Cuma dia lalu, dia singgah, dia berak, dia belah. Ingatlah, rumah Allah ni jangan tak datang. Akhir hidup kita, rumah Allah lah orang akan bawa. Orang akan letak di depan ni, orang sembahyang jenazah 4 takbir. Pada masa tu kita masuk di dalam keranda. Satu pendapat mengatakan apabila yang meninggal itu adalah orang soleh, orang yang beriman kepada Allah, apa kata jenazah itu, dan si mayit itu berkata kepada imam, kepada ahli keluarga yang memikul jenazah ke atasnya, apa kata si mati, cepatlah bawa aku, cepatlah bawa aku, cepatlah bawa aku nak bertemu dengan Allah. Dan bagi yang mati itu, orang yang mati yang di dalam keadaan su'ul khatimah, dia mati di dalam keadaan melanggar perintah Allah. Bagi suami-suami dan bagi lelaki-lelaki yang belum bernikah, hidup dekat dunia, dia melanggar perintah Allah. Azan berkumandang di masjid dan di surau, dia tak mau datang sembahyang berjemaah. Dia sibuk dengan cari duit. Dia tak ada masa nak menuntut ilmu. Tak ada masa nak menuntut ilmu. Siang cari duit, malam cari duit. Kadang dah sampai dekat masjid, dia tak ada masa nak duduk dalam majlis ilmu. Ingat, talibul ilmi, talibur rahmah, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bodoh bab perihal ilmu, kita bodoh bab perihal tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, amalan-amalan kita, segala ibadah kita mardud tu dia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bodoh, kita tinggal, kita masuk, kita terbaring di hospital, kita sakit, takkan ustaz-ustaz, tok-tok guru nak datang di hospital, nak mengajar di hospital. Takkan tok guru nak mengajar kita dekat rumah kalau kita terlantar di rumah, kalau kita kena penyakit angin akhma. Masa kita sihat ni, datanglah ke rumah Allah menuntut ilmu. Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Semasa badan kamu sihat, kamu carilah redha Allah. Kamu carilah redha Allah. Di dalam hadis At-Tirmizi dinukilkan hadis ni daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billah, aku redha Tuhanku Allah. Ini bulan Ramadan. Apa kata baginda? Perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun dengan Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tengok muka aku tak puas hati, astaghfirullah, astaghfirullah. Perbanyak istighfar. Siapa istighfar sekali, maka gugur 1 titik dosa. Siapa istighfar sekali, maka ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila aibnya ditutup oleh Allah, maka di padang mahsyar, maka orang itu aibnya tak ada. Allah simpan dan Allah tak tunjuk dengan siapa sekalipun, dan Allah ampunkan dosanya. Ini kelebihan orang perbanyak istighfar. Perbanyaklah istighfar. Paling kurang satu hari 1000 kali. Hari ini macam mana istighfar? Ada 1000 kali. Ataupun hari ni rokok 20 batang habis dah lepas buka puasa tadi. Isap rokok sampai cengkung. Bagi sebiji pun.
Isap rokok bulan Ramadan makin kuat isap rokok. Orang bulan Ramadan makin kurang. Ni tak ada bulan Ramadan makin kurang, makin kuat isap rokok. Ingatlah tuan-tuan, ya, kalau tak boleh berhenti, kurang-kurangkan. Tak boleh kurang-kurangkan, isap rokok nyorok-nyorok. Macam itulah sebab dia adab. Kadang isap rokok pakai serban, pakai jubah, pakai serban, isap depan masjid. Cantik muka dia. Kau nak isap rokok, serban buka, pakai helmet bah, pakai helmet. Serban ni mahkota malaikat Allah. Nabi pakai serban, malaikat Allah pakai serban. Nanti Imam Mahdi memimpin dunia, Imam Mahdi pakai serban. Nabi Isa nanti turun daripada Arash, Nabi Isa pakai serban. Ingatlah tuan-tuan, serban ni nampak macam biasa tapi dia luar biasa. Tak semua orang boleh pakai serban. Tengok dalam ni, berapa ramai pakai serban? Satu. Seorang je yang ikat. Luar biasa. Siapa buat perkara luar biasa? Dua orang. Siapa buat perkara luar biasa? Allah bagi dia perkara luar biasa. Tengok Nabi, Allah bagi dia perkara luar biasa sebab dia buat perkara luar biasa. Sembahyang sambil bengkak kaki. Kita tak ada, sembahyang 8 rakaat macam nak mati kan. Baca surah bukan panjang pun, imam dah baca surah tuan-tuan. Kami di madrasah 1 rakaat setengah juzuk, 23 rakaat. Sini kalau buat 23 rakaat memang tinggal AJK lah tuan-tuan. Itu pun kalau AJK tahan. Silap bulan AJK pun cabut tuan-tuan. Tengok senang nak sembahyang sunat ni tuan-tuan. Hamba yang terpilih saja. Baiklah tuan-tuan, pada malam ni tazkirah tak lama, paling lama setengah jam sebab pembayaran setengah jam sahaja ya. Aku terlambat ni, jalan jam. Aku tolak pada rumah di pukul 3 lebih, dekat pukul 4 sampai sini tuan-tuan 9.30. Sebab nak mengajar ilmu Allah, bukan pasal duit. Duit minyak 400.5 ni apa barang tuan-tuan. 400.5 kalau ikut kan tak baloi. Tapi bukan pasal duit minyak, bukan pasal dek sahagu hati ceramah, pasal agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan ni aku buka, bukan buka kat rumah, bukan buka dengan anak isteri, buka tepi jalan. Tadi buka tepi jalan tu, tempat lori-lori berhenti makan. Malam semalam buka sama juga tepi jalan. Tiap-tiap malam buka tepi jalan sebab nak cari redha Allah tuan-tuan. Baiklah, pada bulan Ramadan ni yang kedua kata baginda, perbanyak minta masuk syurga. Tuan-tuan nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga? Nak masuk syurga semayang malas. Nak masuk syurga baca Quran pemalas. Dalam kubur malaikat tanya, siapa imam kamu? Apa kitab kamu? Kalau kita dekat dunia, Quran tak pernah baca, Quran tak tahu baca, tajwid tak habis mengaji, macam mana nak jawab dengan malaikat Allah? Sebab itu Quran kena baca tuan-tuan. Siapa rajin baca Quran, matanya cerah. Siapa rajin baca Quran, dihindar penyakit rabun mata. Ini kelebihan baca Al-Quran. Siapa rajin baca Quran, panjang umur dia. Siapa rajin baca Quran, menghindar penyakit gila. Ini kelebihan baca kitab suci Al-Quran. Perbanyak baca tuan-tuan. Duduk-duduk rumah sementara bini nak siapkan barang muka, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi muhtalifun. Siaplah barang muka. Sadaqallahul azim. Tak usah pun daripada tengok TikTok. Engkau nanya. AJK Surau tahu, AJK Mesir pun tahu. Engkau nanya. Inilah akhir zaman tuan-tuan. Manusia sibuk dengan media sosial. Manusia sibuk dengan hiburan. Lepas tu bila manusia sibuk dengan hiburan, dia lupa Allah. Itu tak mau datang surau, tak mau datang masjid. Aku mengajar sini setiap bulan. Tuan-tuan, setiap bulan. Malam ni aku rasa macam terkejut. Rupanya penduduk sini ramai rupanya. Tuan-tuan. Selalu aku mengajar 2 soft malam ni ramai. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala memberi tuan-tuan hidayah. Allah buka hati tuan-tuan. Tuan-tuan datang ke rumah Allah. Ingatlah, rumah Allah ni tuan-tuan, dalam satu pendapat mengatakan sesiapa yang rajin sembahyang berjamaah, mereka adalah kekasih Allah. Allah jaga dia. Sebab itu sesiapa yang menyakiti hamba Allah yang sembahyang berjamaah, hamba Allah yang hatinya berpaut ke rumah Allah, kita sakitkan dia, kita zalim dekat dia, hati-hati. Mereka itu adalah kekasih Allah. Pertolongan Allah mudah sampai untuk mereka tuan-tuan. Ingat tu, jangan nak marah orang masjid. Ya, kena kasih orang masjid tuan-tuan. Kena selalu datang masjid.
ni pada bulan Ramadan, kena awal datang masjid. Kadang pelik, bulan Ramadan boleh datang masjid, nanti bulan Syawal tak datang. Bulan Syawal boleh ramai macam ni lagi, tuan-tuan? Boleh ramai? Bohong kan, tuan-tuan. Kalau boleh ramai lagi macam ni, alhamdulillah. Sebab itu orang perempuan, isteri ni kena menggalakkan suaminya buat kerja agama. Isteri ni kena bagi tahu dengan suaminya, bang, hari ni jangan pergi mancing, hari ni pergi masjid sembahyang jemaah. Kalau abang sayangkan ayang, abang pergi masjid. Inilah isteri yang baik, mar'atus solihah, isteri yang solihah, isteri yang baik. Betul, dalam bab kitab tasawuf, suami tak boleh memaki isteri, isteri tak boleh memaki suami. Dalam rumah tangga mereka kena berkasih sayang, la yarham wa la yurham. Kena berkasih sayang. Ni tak ada, kadang bulan-bulan Ramadan duk bergaduh. Bulan-bulan Ramadan duk maki isteri, bulan-bulan Ramadan duk maki bini, bulan-bulan Ramadan duk maki suami, bulan-bulan Ramadan duk maki jiran. So siapa yang bulan Ramadan dia tidak boleh kawal sifat marahnya, maka puasanya sah, tapi puasanya tidak ada pahala. Ingat tuan-tuan. Tuan-tuan, malam ni dengar aku ceramah, tak boleh marah. Marah habis pahala. Tengok aku tak boleh tak puas hati, tak puas hati habis pahala. Belajar dalam kitab bab puasa, tuan-tuan. Baiklah, yang kedua tadi minta masuk syurga. Sebab bulan Ramadan ni pintu syurga buka. Bidadari mengintai penduduk-penduduk dunia. Bidadari Allah ni satu pendapat mengatakan seandainya lah dia buka giginya, maka terpadamlah cahaya bulan, cahaya bintang dan cahaya matahari. Cantiknya gigi bidadari syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil suaminya tuan. Tuan, tuan. Seronoklah kalau kita balik bini panggil kita tuan. Seronok. Tuan AJK baru balik. Seronok tuan-tuan kalau isteri panggil kita tuan. Tuan apa? Tuan malam ni dah makan ubat kuat. Dalam syurga tak payah makan ubat kuat. Dalam syurga tak payah nak order kat Shopee ubat kuat. Dalam syurga tak payah nak pakai spender magnet, tak payah tuan-tuan. Ni dia pakai spender magnet ni. Order kat Jepun. Inilah dunia, tuan-tuan. Dunia ni, berarti bila kita kena marah, kena sabar. Bila kita susah, kena sabar. Bila kita senang, alhamdulillah. Inilah dunia. Nanti bila kita mati, apa yang ada dekat dunia ni semua tak ada dah. Tuan-tuan, kita akan balik negeri yang kekal, kekal abadi. Kita tinggal dalam kubur, kita baring macam ni. Kalau bagi orang soleh, dia ditanya oleh malaikat Allah di dalam kubur 40 hari, 40 malam. Malaikat Allah tanya mula-mula tentang tauhid. Siapa Tuhan kamu? Malaikat tanya, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kamu sembah? 40 hari, 40 malam. Kalau orang soleh, kalau hamba ini yang melanggar perintah Allah, hidup dekat dunia, dia berpuasa tapi tak semayang. Dia berpuasa tapi buat benda haram. Ada hadis sahih. Hadis ni hadis kursi. Iaitu semasa di padang mahsyar, baginda berdiri di padang mahsyar, datanglah umat baginda ni menarik jubah baginda. Dia tarik jubah baginda, kata hamba Allah ni, ya Rasulullah, tolong syafaatkan aku. Maka Rasulullah nak berdoa, minta kepada Allah. Datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, jangan kamu doakan dia. Jangan kamu doakan dia. Inilah umat engkau pada bulan Ramadan, dia berpuasa tetapi dia bermaksiat. Dia berpuasa tetapi mulutnya jahat. Dia berpuasa tapi tak sembahyang. Dia berpuasa tapi tidak mahu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa, dia bergaduh dengan jirannya. Inilah umat engkau. Nampaknya semasa dia dekat dunia, dia berpuasa tapi dia tidak menghormati tentang bulan Ramadan. Ingat tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan yang penuh barakah. Bulan yang penuh berkat. Ni bulan Ramadan. Tuan-tuan, tengok tuan-tuan, bulan Ramadan. Duduk dekat masjid, tawaduk macam ahli-ahli sufi, ahli-ahli tasawuf. Allah, 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 Allah. Kawan ajak sembang, malam ni siapa ceramah? Allah, Allah, Allah. Ni kelebihan bulan Ramadan, tuan-tuan. Orang tersepak kasut kita kat luar, kita tak marah, tak apa, sepak lah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan syaitan tak ada. Syaitan lepas bila? Bila imam takbir raya Allahu Akbar, lepas syaitan. Syaitan lepas, berbondong-bondong syaitan lepas. Sekarang ni dia cuti tahun sebab dia dah dapat duit KWSP, dia rehat. Duduk dalam laut, syaitan kena ikat. Tuan-tuan. Sebab itu syaitan, iblis ni ilmu dia power. Kalau orang ni ahli ibadah,
Kalau orang ni penceramah, orang ni ahli ilmu, yang datang tipu orang ni syaitan iblis yang ahli ilmu, yang ahli ibadah. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada mana-mana penceramah, mana-mana orang sekalipun, dia cerita dengan orang, dia beritahu ana jumpa Nabi. Dia kata ana jumpa Nabi, tuan-tuan tak wajib percaya. Ulama bagi tahu tak wajib percaya apabila dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita jumpa Nabi pun tak wajib kita cerita ke orang. Ulama tak bagi. Baik itu rahsia kita dengan Allah. Itu iblis ni jahat, dia akan tipu ahli ibadah. Tambah pula pada bulan Ramadan, malam-malam kita sembahyang tahajud, Allahu akbar. Iblis hawa nafsu kacau kita. Nafsu-nafsu yang jahat. Sebab itu pada bulan Ramadan kita mengawal hawa nafsu. Tuan-tuan, tengok nanti masa bulan Ramadan, masa petang nak berbuka puasa, kita beli barang muka macam tak pernah makan setahun. Tangan ni air, cendol, air tebu, air soya, air apa ni? Air. Ini bubur. Bawa balik, nak buka pintu tak boleh. Padahal orang masjid ni kaki mengaji ni, tuan. Kaki mengaji. Sebab itu ulama bagi tahu apa? Bila kamu banyak makan, kamu payah nak ibadat. Bila kamu banyak makan, kamu banyak penyakit. Sebab itu kita ni banyak penyakit sebab banyak makan. Itu yang Allah tarbiyah kita pada bulan Ramadan, kita disuruh kita berpuasa. Bukan perut je berpuasa, mulut kena berpuasa, telinga kena berpuasa, hidung kena berpuasa, mata kena berpuasa. Jangan tengok benda-benda yang haram pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Tapi kalau duduk kat pekan macam ni, nak tak nak kena tengok lah. Takkan naik motor ada amoy lalu depan traffic light, tuan-tuan nak pejam mata? Nak tengok tak nak tengok? Kalau tak tengok, rugi. Tengok, dapat dosa. Dah tengok, dapat dosa. Nak cakap apa? Istighfar lah, tuan-tuan. Itu yang Nabi suruh banyak istighfar, tuan-tuan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu yang paling pendek. Kalau boleh buat 40 istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa baca sekali seumpama seperti dia baca istighfar 1000 kali. Ini kelebihan istighfar, 40 istighfar. Apa baca 3 kali tadi lepas maghrib, mati malam ni mati husnul khatimah. Bulan Ramadan ramai orang mati, tuan-tuan. Tadi tengah hari lepas main jemaat, aku pergi kubur bapak aku. Aku tengok seorang datang. Aku tanya, ada apa ni? Seorang ni jemaah kampung ni, seorang meninggal, ustaz. Muda lagi ustaz, baru 23. Nak pergi kerja jatuh, kena langgar kereta. Nampak, tuan-tuan? Jangan kata muda tak mati, jangan kata tua tak mati, tuan-tuan. Ingatlah, perbanyak baca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ni hadis sahih daripada Ummul Mukminin. Siapa baca 25 kali pagi dan petang, mati pada hari itu mati husnul khatimah. Baiklah, yang ketiga, pada bulan Ramadan perbanyak baca, perbanyak minta redha Allah. Raditu billah, raditu billah, raditu billah. Ni cakap Arab. Raditu billah, aku redha Tuhanku Allah, aku redha Tuhanku Allah. Hari ni nak buka puasa, ya, duit tak ada, aku redha ya Allah, ini aja yang ada, alhamdulillah, raditu billah. Itu lah. Cucuk-cucuk dekat bank, kad ATM, duit gaji tak masuk lagi, raditu billah, aku redha ya Allah, aku redha ya Allah. Inilah hamba yang bertakwa, tuan-tuan. Duduk-duduk pula belajar, sepatutnya kena nak balik ni, kena pula menuntut ilmu, raditu billah, aku redha ya Allah. Tuan-tuan, kita ni esok tak tahu lagi kita boleh datang masjid. Esok tak tahu lagi kita boleh buka puasa dengan anak isteri kita. Esok tak tahu lagi kita boleh menuntut ilmu. Entah-entah daun di arash, di pokok tubak ni, daun tu jatuh dah. Seandainya nama kita di pokok tubak, di arash, ada satu pokok yang bernama pokok tubak. Pokok tubak ni setiap daun ada nama. Nama AJK Masjid Binjai, nama ustaz ni, nama ustaz ni, nama pegawai ni, nama orang ni, nama orang tu. Bila jatuh je daun tu, malaikat Allah cari, ya, malaikat maut cari kita. Dalam masa 3 hari dia cari. Tuan-tuan, ingat,
Mati ni nak tak nak pasti mati. Takut mati pun mati, berani mati pun mati. Inilah mati. Duduk dalam tu seorang. Lepas tu bila kita mati, mula-mula yang rosak mata. Mata pecah. Lepas tu perut pecah. Datang binatang, datang ulat yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita tengok dekat dunia. Dalam kubur macam-macam binatang, macam-macam makhluk Allah berada dalam kubur. Dia robek perut kita, dia robek faraj kita, dia robek zakar kita, dia robek mata kita, dia robek telinga kita. Tapi kalau bagi orang yang soleh, orang yang mati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati boleh sebut la ilaha illallah, jasadnya tak dimakan di ulat, jasadnya tak dirosak oleh tanah, jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dunia kiamat. Inilah kelebihan orang-orang soleh. Jadilah orang soleh, jadilah orang baik, tuan-tuan. Jadilah orang baik. Jumpa orang bagi salam. Kalau beli karipap balik-balik, tengok karipap tak ada inti, alhamdulillah. Ni tak ada, beli karipap dalam tak diisi, duk viral ke orang, duk maki ke orang. Ingat tuan-tuan, Allah nak uji kita pada bulan Ramadan, bukan senang. Orang yang beriman ni selalu diuji oleh Allah. Allah akan uji dia, Allah akan uji dia. Siapa juga suami, Allah akan uji dengan perangai isteri. Sebab tu orang lelaki yang sudah bernikah, dia duduk kat rumah, bini marah dia, bini maki dia, bini susahkan dia, bini sakitkan hati dia. Apa kata ulama? Kamu hendaklah berbahagia, itu adalah hadiah daripada Allah. Nanti dalam syurga Allah, Allah akan bagi isteri yang baru. Bidadari syurga Allah akan layan kamu, tak marah kamu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan jangan risau. Nak muka sedih, kena marah bini. Pahala tuan-tuan. Allah nak bagi kita pahala dengan macam-macam cara. Macam-macam cara Allah nak bagi pahala, tuan-tuan. Allah tu yang maha berkuasa, yang maha hebat, yang maha luar biasa. Allah ni Allahu Akbar. Tak nak cerita tentang kehebatan Allah. Sama juga tentang Nabi. Kenapa kadang orang maki Nabi, hina Nabi, hina sunnah Nabi, hina capal Nabi, hina pedang Nabi, hina janggut Nabi? Pasal apa? Sebab dia tak kenal Nabi. Kalau dia kenal Nabi, dia tak hina Nabi. Suruh dia datang masjid, duduk dalam majlis ilmu, dia kena belajar tentang kitab sirah, kena belajar dalam kitab hadis. Macam mana kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kenal Nabi, dia cinta Nabi, tuan-tuan. Nabi ni manusia yang luar biasa, tuan-tuan. Dia kalau masuk dalam ni masjid ni wangi, wangi masjid ni. Kita masuk masjid ni bau ketiak hapak, tuan-tuan. Nabi punya mulut wangi, air liur dia wangi, tuan-tuan. Kita mulut bawa lori sampah. Sama yang dengar bersama, yang ceramah bersama, bawa lori sampah. Tak percaya embuh kawan. Kenapa? Kita bukan Nabi, tuan-tuan. Apa tu di antara umat yang paling beruntung, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tak pernah doa yang tak baik untuk kita. Nabi-nabi yang lain apabila umat yang melanggar perintah Allah, tuan buka kisah sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Dia berdakwah 950 tahun. Umatnya tak mau ikut Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, umatku engkar perintah engkau. Kau turunkan balak dan wabak ke atas mereka. Itu yang Allah perintah Nabi Nuh suruh buat kapal di atas bukit. Logik akal memang tak masuk logik akal. Dia suruh buat kapal di atas bukit. Tapi ini adalah perintah Allah, tuan-tuan. Inilah kehebatannya, tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad ni cukup beruntung. Tuan risau, sikit lagi aku nak berhenti, ya. Yang keempat, yang pertama tadi perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak minta masuk syurga. Sebab bulan Ramadan ni pintu syurga buka, pintu neraka tutup. Pintu neraka tutup, tak buka, tuan-tuan. Neraka ni hati-hati. Jangan sampai kita masuk dalam neraka. Kadang ada setengah perempuan, bila suami dia ingatkan, dia lawan. Suami dia kata apa? Ayang, tutuplah aurat. Nak pergi pasal Ramadan ni, janganlah cantik-cantik. Haram, berdosa, nanti masuk neraka. Dia jawab, neraka lah. Dia ingat neraka ni macam api dunia. Api dunia ni, tuan-tuan, baru satu kali api dunia. Api neraka ni 70 kali ganda. Dekat dunia ni, api dia baru satu kali api dunia ni baru sekali. Kalau negeri akhirat 70 kali tentang api neraka jahanam. Hati-hati tentang neraka, tuan-tuan. Tahan api, tuan-tuan.
Tahan Ustaz, biasa Ustaz api. Biasa pasang api Ustaz. Biasa main api. Kalau tahan, nanti malam sebelum buka puasa, sebelum sahur, bini tidur dah, tuan-tuan balik tadarus, buka dapur gas siap, duduk atas dapur gas tu, tengok telur terbakar tak, telur jadi latu-latu dah. Itulah api dunia, tuan-tuan. Betul Nabi ajar dah, minta Allahumma ajirni minan nar. Sebab tu sebelum buka puasa ada satu doa, aku dah ajar dah bulan lepas, 2 bulan yang lalu. Sebelum buka puasa. Sebab tu doa tuan baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu bukan doa makan. Itu doa melihat makanan dan doa untuk mengangkat penyakit. Doa makan bismillah wa ala wa barakatillah. Itulah doa makan. Tuan-tuan. Malam ni dapat ilmu dah, tuan-tuan. Tapi tak tahulah malam ni kan keluar tu hilang. Belajar kalah Imam Syafi'i. Kita kenal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni kalau dia jalan, dia tutup telinga. Dia ambil benda, dia masuk tutup dalam telinga. Ni Imam Syafi'i, bukan Haji Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, dia tutup. Kenapa dia tutup? Apa orang cakap, masuklah sini. Apa orang cakap, dia ingat. Apa orang cakap, dia ingat. Ni cerdik je Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni otak dia cerdik. Tuan-tuan. Orang dia kasyaf. Tengok tuan-tuan dia tahu. Sama juga almarhum Pak Sumit kasyaf. Tak, wali Allah dah tak ada kah? Dah tak ada dah salah seorang di negeri Kedah, tuan-tuan. Tapi masih ada lagi wali Allah. Wali Allah dekat bumi ni masih ada lagi. Kalau wali Allah dah tak ada, bumi kiamat, tuan-tuan. Di Binjai ni pun ada wali Allah, cuma kita tak tahu, tuan-tuan. Dan entah malam ni ada wali Allah duduk-duduk belakang-belakang, tak tahu, tuan-tuan. Duduk berzikir Allah 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 Allah. Wali Allah ni kekasih Allah, tuan-tuan. Baiklah, yang keempat. Yang keempat pada bulan Ramadan ni, yang tadi yang ketiga minta redha Allah. Yang keempat ni perbanyak berdoa. Ud'uni astajib lakum. Perbanyak berdoa kepada Allah pada bulan Ramadan. Perbanyak berdoa. Jangan putus asa berdoa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni di antara doa yang tidak ada hijab, doa langsung naik semasa nak buka puasa, semasa nak bersahur. Minta kepada Allah. Siapa nak kahwin lagi? Nak kahwin lagi tak? Nak kahwin lagi? Nak kan? Nak kahwin lagi, nanti sahur belakangan minta dengan Allah. Ya Allah, Ya Rahman, dengan berkat bulan Ramadan ni, aku nak kahwin lagi, Ya Allah. Engkau lembutkanlah hati bini ku, Ya Allah, agar dia benarkan aku kahwin lagi, Ya Allah. Aku ni dah layak dah, aku ni AJK masjid, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Minta dengan Allah. Bini pun doa kat belakang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau janganlah bagi lelaki ku kahwin lagi, Ya Allah. Pembohong, penipu tu, Ya Allah. Bini doa, suami doa, sampai sekarang tak kahwin. Nak kahwin lagi ni. Orang lelaki jalan terhengek. Jalan terhengek, nak kahwin lagi, tuan-tuan. Kita orang lelaki ni kesukaan dia perempuan. Hebat macam mana? Ceramah haram, 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 haram. Tengok perempuan, haram. Dengan main orang perempuan. Kata orang lelaki ni kalah dengan orang perempuan. Betul, dalam syurga Allah bagi kita bidadari. Orang lelaki ni hebat macam mana dia tersungkur dengan perempuan. Tu bahayanya perempuan. Tengok semayang pun Nabi suruh semayang kat belakang. Nampak orang perempuan. Orang perempuan semayang kat depan ni satu saf. Boleh tak? Boleh tak? Mazhab mana kita tak boleh? Boleh semayang sah, tapi Nabi tak bagi. Faham? Kalau boleh, lagi ramai orang semayang. Aku pun nak semayang tepi tu. Tengok punggung perempuan. Betul, orang lelaki suruh tengok punggung perempuan. Dekat punggung dia tu ada syaitan. Syaitan duduk bergantung dia tu. Sama buah dada dia. Syaitan duduk bergantung buah dada dia. Dekat punggung Pak Imam, syaitan tak nak duduk. Tu orang perempuan keluar rumah, datang fitnah macam semayang tarawih. Nabi tak suruh datang dekat masjid. Nabi suruh semayang kat rumah. Dengar ni orang perempuan. Kalau nak semayang tarawih dekat masjid, dekat surau, wajib minta izin dengan suami. Kalau suami tak bagi, tak boleh pergi. Haram dia pergi semayang tarawih dekat masjid, dekat surau. Semayang fardu pun Nabi suruh semayang di rumah. Yang Nabi suruh datang masjid ni orang lelaki. Semayang fardu berjamaah orang lelaki. Tuan-tuan. Sama kaedah semayang tarawih.
Ada setengah manusia akhir zaman sibuk semayang tarawih, sibuk semayang sunat, tetapi semayang fardu yang dia tinggal, masa dia jahat-jahat dulu, masa dia rock, dia setan dulu, semayang fardu banyak tinggal, dia tak ganti, sibuk semayang sunat tarawih. Semayang tarawih dia buat, semayang sunat dia buat, semayang fardu yang dia tinggal dia tak ganti, hutang dengan Allah. Semayang tarawihnya haram, tuan-tuan. Ingat wajib ganti semayang fardu yang dia tinggal, tuan-tuan. Itu pentingnya menuntut ilmu, pentingnya belajar. Sama dalam solat. Baik, kita muzakarah sikit. Dalam solat, bila tahiyat, jari telunjuk ni Nabi suruh angkat. Kenapa Nabi suruh angkat jari telunjuk? Tanya sini, ni ngaji Yaman ni. Nabi suruh angkat jari telunjuk. Nabi tak suruh angkat ibu jari. Kenapa Nabi tak suruh angkat jari yang ujung? Nabi tak suruh angkat jari semua. Kenapa Nabi suruh angkat jari telunjuk? Nah, tengok aku tak puas hati. Ya, sini. Ni ngaji Mesir. Lepas tu kena belajar, kena mengaji. Semayang, bila dia tak ada ilmu, semayangnya mardud. Mardud ni Allah tolak. Tapi kelebihan orang yang menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu ni dalam keampunan Allah, dia panggil jahil basit. Dia tak tahu, dia mengaku tak tahu. Kalau jahil murakkab ni, dia tak tahu, belagak macam orang tahu. Ni jahil murakkab. Tuan-tuan, itu wajib belajar. Datang masjid, siap kita dah cari duit, tuan-tuan. Takkan malam pun nak cari duit. Takkan malam kita nak lepak rumah dengan bini cantik sangat. Bini tuan-tuan lawa sangat. Oi, cantik ah. Sampai tak boleh datang masjid. Datang masjid ah, tuan-tuan. Bini tu Allah yang bagi. Duit tu Allah yang bagi. Wai suku hang pakai tu Allah yang bagi. Kalau Allah tarik, tuan-tuan, ingat, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kamu dustakan? Sama juga orang perempuan. Kamu kena ingat, suami yang Allah bagi kepada kamu tu, kamu jangan hina dia, kamu jangan maki dia, kamu jangan susahkan dia. Allah bagi kamu suami supaya suami tu boleh jaga kamu. Kamu duduk rumah jaga anak, kamu layanlah suami elok-elok. Apa kata baginda? Jagalah semayang dengan sempurna, jagalah puasa dengan sempurna, taat Allah, taat Rasul, jaga maruah. Perempuan tu masuk syurga. Syurga mana dia nak masuk? Masuklah. Tuan-tuan. Ya, itu sebab itu kita kena datang masjid, datang surau menuntut ilmu, tuan-tuan. Nanti dalam kubur tak menuntut ilmu. Di padang mahsyar tak menuntut ilmu. Dalam syurga tak menuntut ilmu, tuan-tuan. Untuk ilmu kat dunia je, tuan-tuan. Dalam kubur kena tanya dengan malaikat Allah. Ni dalam ni banyak malaikat. Nampak malaikat? Ada jin pun ada, nampak jin? Nampak ni? Haji nampak haji jin kan? Yang boleh nampak jin ni Nabi ya. Kalau tuan-tuan berubat dengan mana-mana ustaz tu kata, aku nampak jin ada tepi tu. Duduk kacau tu. Saat gila Nabi tu ustaz jin. Ustaz macam mana tak boleh nampak jin? Tuan-tuan jangan kena tipu dengan manusia akhir zaman. Hati-hatilah akhir zaman ni, penipuan banyak sangat akhir zaman. Tuan-tuan, kadang dia berjubah, dia pakai serban tapi dia tipu kat orang. Tuan-tuan, hati-hatilah. Jangan kata orang pakai jubah, pakai serban ni, orang Yahudi pun pakai jubah. Tuan-tuan, hati ni kena penting. Tapi jubah serban ni kita kena pakai. Sekurang-kurangnya kita ikut sunnah Nabi. Sekurang-kurangnya bila kita jahat, kita tak baik, kita pakai sunnah Nabi, pakaian Nabi, kita jadi orang baik. Tuan-tuan. Baiklah, aku dah nak tutup, tuan-tuan. Ya, dah batuk dah, suruh tutup lah tu. Aku nak balik lah, jauh tuan-tuan. Besok ada kuliah lagi. Ya, aku nak balik jauh, perjalanan aku 5 jam, 4 jam, tuan-tuan. Ya. Bukan dekat, jauh. Aku sendiri buat kereta. Ya. Jadi sebelum tutup, tuan-tuan, nanti malam hari raya, tuan-tuan jangan lupa baca 2 wirid, iaitu tasbih subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Satu lagi wirid tahmid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khairu wa ala kulli syai'in qadir. 2 wirid ni siapa baca pada malam hari raya, tak kiralah dia mati bila sekalipun, kata ulama, kuburnya Allah adakan kuburnya ada 70 cahaya dalam kuburnya. Kuburnya terang, tuan-tuan.
kuburnya ada cahaya. Betul, orang soleh ni, tuan buka dalam kitab Bidayatul Hidayah, apabila meninggalnya ada anak Adam yang meninggal ni orang soleh, kuburnya langsung dibuka terus pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kubur tu dunia, batu nisan tu dunia. Nanti pergi kubur, jangan cium batu nisan. Bini mati lah, pergi kubur hari raya, ni batu nisan cium. Ayang, baby rindu ayang. Bodoh punya orang. Nabi tak suruh cium batu nisan. Dengar ni orang perempuan, kalau suami kamu meninggal, mak ayah kamu meninggal, Nabi tak suruh cium batu nisan. Nabi suruh cium suami kamu. Kamu cium suami kamu, gugur dosa kamu. Cium, gugur dosa. Cium, gugur dosa. Nak banyak gugur dosa, malam ni cium sampai 400 kali. Dia tak ada. Suami nak cium marah, suami nak peluk marah. Suami dah makan ubat kuat, kesian kawan tu. Hei, teruk tu ya perempuan akhir zaman ni. Ingat tu, dalam neraka ramai orang perempuan. Dalam neraka ni masa Nabi Isra' macam mana? Boleh sikit lagi 2-3 minit, boleh? Boleh, aku teruk tak? Masa Nabi Isra' Mi'raj, ramai perempuan dalam neraka. Betul, orang perempuan ni, dia nak masuk syurga senang. Senang masuk syurga, senang masuk neraka. Orang lelaki ni susah masuk syurga, senang masuk neraka. Orang lelaki, tuan-tuan. Kita ni walaupun janggut kita panjang, kita berjubah, kita serban, rajin pergi masjid, tapi apabila orang di bawah jagaan kita tak selesai tanggungjawab kita, kita akan tanggung segala masalah mereka, tuan-tuan. Kadang orang dok tanya, dosa isteri suami tanggung, dosa anak suami bapa tanggung. Tak ada. Dosa isteri suami tak tanggung, tuan-tuan. Dia mengumpat, suami tak tanggung. Dia buka aurat, suami tak tanggung. Dia tak semayang, suami tak tanggung. Suami akan tanggung kalau suami biarkan, baru suami tanggung. Dia mengumpat, suami biarkan, suami tanggung. Dia buka aurat, suami biarkan, suami tanggung. Dia cantik-cantik bergincu, kadang orang perempuan, kadang umur 70 bergincu daripada bibir kat atas lah. Bibir kat atas lah bergincu Kenapa orang perempuan kadang umur 70, 60 pun nak bergincu? Sebab apa? Sebab memang orang perempuan ni dia suka bercantik-cantik. Tapi kadang dia salah. Dalam rumah tak mau bercantik, luar rumah dia duk bercantik. Dalam rumah tak mau pakai barang kemas, keluar rumah duk pakai barang kemas. Itu yang salah. Sebab tu orang lelaki akhir zaman, dia suka lepak kolam pancing, suka lepak, suka konvoi motor. Ahad Sabtu konvoi motor, Ahad Sabtu konvoi motor. Kenapa? Dalam rumah tak ada bidadari. Tengok masa baru nikah, pernah nikah kan? Nikah berapa kali? Sekali, 2 kali. Betul, orang lelaki dia nak nikah lagi, nak nikah lagi sebab apa? Dia nak merasai seronoknya malam pengantin baru. Seronok. Masuk bilik, bagi salam, mandi sama-sama. Malam tadi mandi sama tak? Mandi sama, makan suap. Tadi buka puasa, ada suap bini tak? Ada suap bini tak? Ada tak? Bini sendiri tu tak mau suap. Kita buat masa baru nikah, kita buat. Kena buat tu yang datang masjid. Sebab itu Nabi suruh datang masjid, ulama suruh datang masjid, suruh ambil benda ni lah. Kita kena buat balik benda ni, tuan-tuan. Sunnah Nabi banyak, kita tinggal sunnah Nabi. Itu yang Allah bagi kita berpuasa, so kita buka puasa dalam keadaan yang banyak, keadaan yang ramai, supaya kita ni dalam rumah ni kita buat balik sunnah Nabi. Besok buka puasa, orang perempuan tolong suap suami kamu. Suap mula-mula ya? Bang, ayam suap bang, makan. Gigi tak pakai poliden, lekat gigi ni. Sekali suap 1 gunung Uhud. Sekarang tak nampak. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Dalam surah Sajadah, bila roh nak keluar, baru dia nampak ini pahala suap isteri, ini pahala suap suami, ini pahala khidmat dengan suami, ini pahala hidangkan makanan, ini pahala hidangkan minuman. Bukalah hadis. Akhir zaman orang perempuan dah kurang pahala. Bila bulan tak dapat pahala lah. Dalam hadis buat apa?
apabila wanita yang sudah bernikah, hadis ni daripada Fatimah Zahra, apabila wanita itu sudah bernikah, dia menyiapkan minuman dan makanan, dia memasak untuk suaminya. Sekali dia masak jauh daripada neraka, sekali dia masak jauh daripada neraka. Nampak? Sekarang mana ada masak, duk order Food Panda order Food Panda. Nak nasi goreng paprek, Food Panda. ABC, Food Panda. Semua Food Panda. Suami duduk rumah dia, nak marah tak berani. Bang, ni order Food Panda lah. Nak marah tak berani, takut dengan bini. Orang lelaki ni semua takut bini. Sama, yang ceramah pun takut. Yang main. Orang perempuan belakang nampak lembek. Dalam masjid dia tapi mana? Datang siapa? Senyap. Balik rumah suara dia paling kuat. Kau tengok sendiri ya. Kita duduk dalam masjid ni, bini panggil balik, kita balik. Abang balik tak? Bini panggil balik tak? Balik, jambung balik tak? Aku balik. Orang panggil dia, bang balik. Sekarang balik, batalkan ceramah. Aku batal ceramah, aku balik. Jangan main orang perempuan. Iaitu buat talak ni, tak, orang sebab tu talak ni orang perempuan tak boleh jatuhkan talak. Yang boleh jatuhkan talak ni orang lelaki. Dengar ni bro, kalau orang perempuan boleh jatuhkan talak, kita semua dah kena cerai habis. Dan aku pun cerai. Sebab tu talak ni ya, yang boleh jatuh talak orang lelaki. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup tuan-tuan, aku nak minta maaf. Selama setahun aku mengajar di sini, tuan-tuan ada kecil hati, tuan-tuan ada tersinggung, aku minta maaf. Dan segala kesalahan tuan-tuan aku dah maafkan dah. Tuan-tuan tak payah jumpa aku. Kalau tuan-tuan jumpa aku tahu tuan-tuan duk kata kat aku. Dengar pula nanti pada bulan Ramadan, lepas-lepas raya, Ustaz Nahar tak datang mengajar lagi ni. Itu tandanya aku dah mati. Aku dah bertemu dengan Allah. Tuan-tuan sedekah Fatihah saja. Tuan-tuan datang rumah aku, tak payah pergi kubur aku. Kalau lepas raya nanti aku datang mengajar kat sini, aku tengok tuan-tuan pula tak ada. Yang sana tak ada, yang sana tak ada. Itu tak ada, tuan-tuan pula mati. Antara dua je, tak aku mati, tuan-tuan mati. Tapi selalu yang mati dulu nak murid. Tok guru jangan mati dulu, tuan-tuan. Ya. Jadi sebelum aku tutup tuan-tuan, ini oleh-oleh untuk tuan-tuan. Siapa sakit mata, rambut jauh, rambut dekat, tuan-tuan boleh ambil dekat luar air zam-zam. Kami dah bacakan surah Al-Fatihah 1000 kali dalam ni. Tuan-tuan tengok sendiri, aku bukan muda lagi. Tu baru ni aku ceramah di tempat Ustaz Jeffrey. Jumpa Ustaz Jeffrey, kata, Ustaz, lama tak jumpa Ustaz, 6 tahun tak jumpa. Ustaz sebaya dengan anak tak adalah. Ustaz Jeffrey baru 46, tuan-tuan. Aku cakap, saya lebih tua pada Ustaz, saya ni abang Ustaz. Ya ke? Tuan-tuan, aku lebih tua pada Ustaz Jeffrey. Jauh beza bertahun, tuan-tuan. Jauh beza 4-5 tahun atas Ustaz Jeffrey. Tapi amalan ni, mata aku cerah, aku tak pakai mata, boleh buat kereta, titik dengan air zam-zam. Kami dah baca surah Al-Fatihah 1000 kali dalam ni dan ayat-ayat mata. Tuan-tuan boleh titik. Lagi satu, kalau tuan-tuan pergi pasar Ramadan, jalan dengan isteri, tuan-tuan tak nampak bini kat sebelah, tuan-tuan titik mata ni, tuan-tuan nampak bini tuan-tuan. Nampak bini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa jalan pasar Ramadan asyik nampak bini orang, titik ni. Titik ni, tuan-tuan tak nampak bini orang lain, tuan-tuan nampak bini tuan-tuan. Ada dekat luar. Orang perempuan kena beli untuk suami. Kena beli untuk suami, ada kat luar. Boleh ambil seorang satu, ambil seorang satu. Tak ada jual di kedai farmasi. Kami bawa di masjid dan di surau. Kami untuk cari dana sekolah. Sebab sekolah kami ni ada anak yatim, ada orang susah, ada mu'allaf, ada orang tak siuman, orang gila. Lepas aku ceramah, aku tak takut orang sebab aku jaga orang gila. Dia basuh berak orang gila, tuan-tuan. Mana tahu nanti tuan-tuan gila duduk sekolah aku basuh berak, tuan-tuan. Lawan. Pergi ya sekolah aku, tuan-tuan. Basuh berak orang gila. Okay? Ada ibu tunggal. Siapa nak cari ibu tunggal? Boleh Roger. Ada 8 orang sekolah aku. Haji boleh? 8 orang. Umur 72. Ada 8 orang di sekolah kami. Ya. Baiklah, ni ubat mata ni boleh titik. Baby boleh, orang tua boleh, semua boleh. Boleh titik, tak masalah. Dan yang kedua, kasuri kijang. Kasuri kijang ni, kalau tuan-tuan gagap, duit bini pegang, nak minta dekat bini duit, dia gagap. Nak minta duit dia gagap. Colek kali dah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang duit. Abang nak tukar itu motor ni, bak duit.
Ini kelebihan kasut kejang. Lagi aku nak ijazah dengan tuan-tuan. Kalau ada anak tak boleh cakap, anak gagap, kalau tuan-tuan gagap, colek kasut kejang ni, letak dekat ni lidah. Dalam sikit. Tuan-tuan baca tu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tekan tu. Tarik, tekan, tarik, buat 7 kali. InsyaAllah siapa gagap, dia susah nak bercakap, kadang dia darah gemuruh, kadang dia tak petah bercakap, tuan-tuan buat, tuan-tuan amalkan. Inilah yang dibaca oleh Nabi Musa AS. Tuan-tuan, ya. Kalau rasa jiwa tak tenang, tuan-tuan letak sini. Ni hidup. Sedut. Kasut kijang ni menghindar virus, termasuklah penyakit, macam-macam penyakit. Ni Nabi cakap dah dalam hadis daripada Imam Bukhari. Tuan-tuan, di antara minyak yang Nabi suka pakai, di antara minyak yang jin tak suka. Dalam rumah cicak banyak, masuk lain spray. Tuan-tuan, ni kelebihan kasut kijang. Tuan-tuan hidup, jiwa tenang. Tenang je. Ada dekat luar boleh ambil seorang satu. Tapi dah ambil, bayar. Ambil, belah, ambil, tak bayar, aku kejar. Jangan main-main dengan aku. Baiklah tuan-tuan, kursus cukup sampai ke sini. Kita tutup dengan doa. Tu ada tabung madrasah, tuan-tuan boleh infaklah dalam tu untuk anak murid kami, ya, untuk mualaf. Ada ibu tunggal mualaf umur 44 tahun, anak yatim 3 orang, mata tak nampak, buta tuan-tuan, di madrasah kami, ya. Cari dana-dana ni untuk dia orang, untuk beli kitab, bayar bil api, bil air. Tuan-tuan infak tu untuk dia orang, sebab dia orang hatam Quran. Setiap hari hatam Quran pada bulan Ramadan 6 kali. 6 kali hatam Quran. Siapa yang infak dana untuk dia orang ni, sebab buka puasa setiap hari RM1,000. Buka puasa murid dan bersahur. Siapa yang infak dana, dia baca Quran tu setiap hari, dia hatam 6 kali hatam, dia hadiahkan kepada para dermawan. Tuan-tuan untung, duduk rumah rehat, relax, tuan-tuan dapat pahala hatam Quran 6 kali hatam, 6 kali hatam setiap hari. Yang baca ni orang yang mahir tajwid, yang baca ni orang yang hafal Quran, yang baca ni orang tidak berdosa, kanak-kanak umur 11 tahun, umur 12 tahun, umur 13 tahun. Tuan-tuan, tuan-tuan infaklah dalam tu, bukan untuk aku, untuk dia orang. Dia ceramah untuk aku, tuan-tuan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arusna bi'ainika allati la tanamu waqfina bikanafika alladhi la yuramu warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.